Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada minggu ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita bertemu dan meneruskan pengajian kita dalam membaca kitab fiqh manhaji. Dan insya-Allah kita masih lagi kita akan sambung malam ini, kita masih lagi berada dalam tajuk sembahyang hari raya. Kita dah selesai pada minggu lepas membincangkan berkaitan dengan cara solat, kaifiat sembahyang hari raya. Kita juga membincangkan berkaitan dengan khutbah hari raya dan juga tempat untuk kita menunaikan solat hari raya. Baik. Dan pada minggu ni kita akan tengok pula satu lagi perkara yang berkaitan dengan sembahyang raya ni, iaitu takbir hari raya. Takbir hari raya. Baik. Maka berkata sidang pengarang kitab fiqh manhaji ini, sunat bertakbir bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadah haji apabila matahari terbenam pada malam Aidil Fitri dan Aidil Adha hinggalah imam mula bersalat hari raya. Ia dilafazkan dengan suara yang nyaring, sama ada di rumah, di jalan, di masjid dan di tempat-tempat awam. Baik. Jadi bertakbir raya ialah antara salah satu daripada perkara sunat yang dituntut bagi kita untuk kita laksanakan pada hari raya. Jadi di sana dia ada sedikit perbezaan berkaitan dengan kita kata waktu takbir bagi hari raya puasa dan juga hari raya haji. Nanti kita akan sebut dekat bawah ni. Baik. Sebab tu tadi dia kata sunat bertakbir bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Bagi orang yang mengerjakan haji, dia lain pula. Nanti kita akan sebut dekat bawah. Baik. Jadi takbir ini disunatkan kita melawangkannya dengan suara yang nyaring. Kita melawangkannya dengan suara yang nyaring di mana-mana saja. Sama ada di rumah kita dengan ahli keluarga, ataupun di jalan, sambil-sambil berjalan, sambil-sambil bertakbir. Kalau kita tengok budak-budak muda kita suka lepak tepi jalan kan, tepi simpang tu, kalau time raya suruh dia takbir kat simpang tu. Ada juga faedahnya kan, ataupun di masjid, ataupun di mana-mana sahaja. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maksudnya, dan supaya kamu dan juga supaya kamu cukupkan
bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Ulama tafsir mengatakan bahawa ayat ini adalah berkenaan dengan takbir Aidil Fitri, dan takbir Aidil Adha dikiaskan dengan takbir Aidil Fitri tersebut. Jadi ayat yang kita baca tadi adalah daripada surah Baqarah, dan ia merupakan sebahagian daripada ayat berkaitan dengan puasa Ramadan. Ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di bawah kalau kita tengok di tengah muka surat tu ada ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi disebabkan ayat ni dia berkaitan dengan puasa Ramadan, maka para ulama tafsir mengatakan ayat ni, ayat yang walitukabbirullah, supaya kamu bertakbir membesarkan Allah, ialah takbir hari raya puasa Aidil Fitri, ya. Dia bukan berkaitan dengan takbir hari raya Korban. Baik. Jadi hari raya Korban itu dikiaskan dengan hari raya puasa. Takbir hari raya Korban tu dikiaskan dengan hari raya puasa. Jadi disebabkan kedua-duanya hari raya, maka kedua-dua hari tersebut, ya, disunatkan untuk kita bertakbir. Jadi takbir, kalau mengikut ayat yang kita baca tadi, takbir ini ia takbir untuk hari raya puasa, untuk Aidil Fitri. Ianya bermula selepas mana kita mencukupkan bilangan puasa. Maknanya habis, selesai puasa. Ya, selagi mana tak selesai puasa, maka kita tidak disunatkan untuk bertakbir. Ya, tak disunatkan untuk bertakbir. Kalau takbir juga 27 Ramadan tu takbir raya dah. Buat juga maka jadi bid'ah lah. Bertentangan dengan sunnah. Jadi takbir ini ianya bermula apabila kita mencukupkan bilangan Ramadan tu. Jadi bulan Islam ni dia ada 29 dan dia ada 30, ya. Jadi apabila cukupnya puasa kita, penyimpan mohon besar raja-raja tu dah keluar TV mengumumkan esok ataupun lusa hari raya, maka ketika itu bila cukup sahaja puasa kita, maka ketika itulah kita disunatkan untuk bertakbir. Baik. Semasa Aidil Adha, semua orang Islam sama ada yang mengerjakan haji ataupun tidak, sunat bertakbir selepas setiap salat fardu dan salat sunat ataupun salat sunat, bermula dari subuh hari Arafah hinggalah selepas asar hari tasyrik yang akhir. Hari tasyrik ialah 3 hari yang berikut selepas hari Aidil Adha. Adapun semasa hari raya Aidil Fitri, tidak disunat bertakbir selepas bersalat. Malah sunatnya terputus apabila imam memulakan salat sunat hari raya sebagaimana yang telah disebutkan. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita sebut pasal takbir, maka semua orang disunatkan bertakbir. Semua orang Islam disunatkan bertakbir, dan termasuklah para jemaah haji yang sedang menunaikan haji. Kita pergi satu-satu, ya. Bagi jemaah haji, dia tak sama dengan kita. Dia lain. Dia tak sama dengan kita. Contoh macam puasa Arafah kan, 9 Zulhijjah. Bagi kita sunat muakkad yang tak buat haji ni. Bagi orang yang mengerjakan haji, dia tak sunat puasa hari Arafah, ya. Begitu juga takbir. Bagi orang yang menunaikan haji, sunat dia bertakbir bermula selepas zuhur hari raya. Hari raya 10 Zulhijjah tu, 10 Zulhijjah, hari raya pertama hari haji tu,
Selepas zuhur barulah mereka disunatkan untuk bertakbir. Sebelum tu mereka hanya disunatkan untuk bertalbiyah. Talbiyah ni labbaik Allahumma labbaik, itulah. Bagi orang yang menunaikan haji, mereka disunatkan untuk bertakbir bermula selepas zuhur hari raya pertama. Okey, selepas zuhur hari raya pertama sampailah kepada subuh. Masuk waktu subuh hari 13 Zulhijjah. Masuk waktu subuh 13 Zulhijjah. Itu bagi orang yang menunaikan haji. Jadi takbir mereka disunatkan bermula pada selepas zuhur hari raya sampailah kepada masuk waktu subuh 13 Zulhijjah. Itu bagi orang yang menunaikan haji. Baik. Bagi kita orang yang tidak menunaikan haji, ya, maka takbir kita ada dua jenis. Takbir kita ada dua jenis. Baik. Yang pertama dipanggil takbir mursal. Takbir mursal ataupun takbir mutlak. Ya. Apa maksud takbir mursal? Takbir mursal ni maknanya takbir yang lepas ataupun bebas. Takbir mursal ni lepas ataupun bebas, tak terikat dengan waktu solat. Baik. Yang kedua dia panggil takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad ni maknanya takbir yang diikat. Muqayyad maknanya yang diikat, yakni takbir yang terikat dengan waktu solat. Baik. Bila kita nak takbir mursal dan bila kita nak takbir muqayyad? Baik. Takbir mursal takbir mursal ialah takbir yang berkait rapat dengan hari raya Aidilfitri. Takbir mursal ialah takbir yang berkait rapat dengan hari raya Aidilfitri. Dalam ketika mana raya puasa, kita tidak melaksanakan takbir muqayyad. Maknanya apabila tenggelamnya matahari, masuknya waktu maghrib hari terakhir Ramadan, ya, masuknya waktu maghrib hari terakhir Ramadan, maka ketika itu kita disunatkan bertakbir. Ya, takbir berterusan. Ya, berterusan maknanya pukul lepas sembahyang maghrib kita takbir, ya. Sebelum sembahyang isyak kita takbir, lepas sembahyang isyak kita takbir, pukul 10 kita takbir, pukul 12 kita takbir, bangun sembahyang tahajud pukul 2 pukul 3 takbir, ya. Kita buat secara berterusan, bebas, tak terikat dengan waktu, daripada masuknya waktu maghrib, ya, hari terakhir Ramadan, sehinggalah imam bertakbiratul ihram untuk solat hari raya. Bila imam dah duduk depan tu, stawu sufufakum, ya, Allahu Akbar, maka habislah sudah waktu untuk kita bertakbir. Jadi selepas sembahyang raya tidak ada lagi takbir hari raya. Itu raya puasa. Jadi jangan kita rajin pula pergi takbir. Semangat sangat raya, pas zuhur takbir lagi, kan, sebagai contoh. Dan kalau kita tengok TV pun, dia ada penasihat agama juga kot. Dia kalau hari raya ni takbir dia mau ikut waktu betul lah. Lepas sembahyang raya tu tak ada takbir dah. Tak ada takbir sebab bukan waktu yang sunat dah. Kita telah pun keluar daripada waktu yang disunatkan untuk bertakbir. Jadi takbir untuk hari raya Aidilfitri dia dinamakan sebagai takbir mursal. Mursal ni maknanya bebas, kita boleh buat pada bila-bila masa antara waktu maghrib, ya, terakhir masuk waktu maghrib hari terakhir Ramadan, sehinggalah kepada imam mengangkat takbiratul ihram untuk menunaikan sembahyang hari raya. Jadi waktu raya kita, waktu takbir untuk raya puasa dipendek.
Tak sampai pun 24 jam. Lebih kurang dalam 12 jam, 13 jam sahaja. Ya. Maka sebab itu kita kena rebutlah peluang tu untuk bertakbir, ya, sebanyak mungkin, kerana ia adalah perintah Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Ya, Allah suruh memerintah kita supaya kita membesarkan dia, ya, pada bila mana telah cukup, ya, puasa kita 30 ataupun 29 Ramadan. Baik. Itu takbir mursal. Okey. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Muqayyad macam saya sebut tadi, takbir yang terikat dengan sembahyang fardu. Baik. Jadi takbir muqayyad ini kita buat pada hari raya Aidil Adha, hari raya korban. Ini tuan-tuan sedia maklum dah sebenarnya ni. Memang itulah kita buat tiap tahun. Baik, jadi takbir hari raya Aidil Adha ni, ianya disunatkan bermula pada subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah tu, esokkan hari raya, keesokan hari raya, ya, sebelum 9 Zulhijjah tu, raya 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, subuh 9 Zulhijjah tu, ketika itulah, selepas sembahyang subuh itulah bermulanya waktu untuk kita bertakbir hari raya Aidil Adha dengan takbir muqayyad. Mana 9 Zulhijjah tu, lepas sembahyang subuh kita mula takbir. Tapi ni kadang-kadang orang tak buat juga. Orang biasa buat malam tu lah. Maghrib, lepas maghrib, esok nak raya tu baru dia buat. Tapi sebenarnya nanti ada dalil, tersebut dalil. Bermula subuh 9 Zulhijjah. Jadi kalau kita dengar ada masjid-masjid buat je, yang pelik lah. Memang itu yang sunnahnya. Baik. Jadi bermula subuh 9 Zulhijjah, setiap kali selepas solat, ya, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, setiap kali selepas solat kita bertakbir sampailah kepada asar 13 Zulhijjah. Asar 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah, 11, 12, 13 ni dipanggil hari-hari tasyrik. Ya, jadi 13 Zulhijjah hari terakhir tasyrik, asar tu, ya, kita bertakbir untuk kali terakhir, ya, takbir muqayyad. Jadi bila masuk maghrib tu, maka dah tak lagi tidak lagi dituntut untuk bertakbir. Jadi kita ada lebih kurang 5 hari, 5 hari 4 malam, ya, untuk bertakbir hari raya Aidil Adha dengan takbir muqayyad. Baik. Maka itulah yang kita sedia buat, kita sedia maklum, dan itulah yang kita amalkan selama ni. Baik. Okey. Cumanya ada juga di kalangan para ulama yang menyebut masuk 1 Zulhijjah tu dah boleh dah mula bertakbir sebenarnya. Tapi bukan dengan takbir muqayyad, tapi takbir mursal. Kita perbanyakkan takbir dengan takbir mursal. Takbir sepanjang masa lah, tak terikat dengan dengan sembahyang, dengan waktu sembahyang, ya, bermula daripada 1 Zulhijjah. Tapi yang disebut dalam kitab-kitab yang masyhurnya adalah seperti mana yang saya sebut tadi. Ya, kalau takbir mursal kita laksanakannya pada Aidil Fitri, pada hari raya puasa, dan takbir muqayyad kita laksanakannya pada Aidil Adha. Baik. Semua hal yang tersebut, yakni takbir tadi, berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diteruskan dan amalan yang diteruskan oleh para sahabatnya sebagaimana hadis-hadis yang berikut. Baik, yang pertama daripada Ali dan Ammar radhiyallahu anhuma, katanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru yawma Arafata salatal ghadati wa yaqta'uha salatal asri akhir ayyamit tasyrik. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari Arafah ni, ya, Nabi SAW bertakbir pada hari Arafah selepas solat subuh. Ini dalil dia. Hari Arafah 9 Zulhijjah
Lepas sembahyang subuh, Nabi mula bertakbir dan memberhentikannya selepas salat asar hari tasyrik yang terakhir, yakni pada 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah lepas sembahyang asar tu, itulah dia takbir yang terakhir. Baik. Itu yang disebut dalam hadis. Baik, satu lagi hadis, Al-Hakim mengatakan bahawa sanad hadis ini sahih dan tidak mendapati sebarang cacat cela yang dikaitkan dengan semua periwayatnya. Jadi hadis yang Nabi bertakbir pada 9 Zulhijjah subuh tu sampai 13 Zulhijjah asar tu, Al-Imam Al-Hakim mengatakan hadis itu hadis sahih. Baik. Hadis yang kedua, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yukabbiru fi qubbatihi bimina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbiruna wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajja mina takbiran. Wa kana Ibnu Umar yukabbiru bimina tilkal ayyam wa khalfas salawat wa ala firashihi wa fi fustatihi wa majlisihi wa mamshahu tilkal ayyama jami'an. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertakbir di rumahnya di Mina. Ibnu Umar takbir dekat rumah dia di Mina, lalu terdengar oleh jemaah di masjid. Mereka pun turut bertakbir dan diikuti pula oleh orang ramai yang berada di tempat awam, hingga Mina gegak gempita dengan suara takbir. Jadi saya nak Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mulakan takbir di rumah, orang kat masjid dengar ikut, bila orang masjid ikut, orang-orang kat pasar pun terikut sama bertakbir, sampailah Mina tu bergegar dengan takbir. Baik. Ibnu Umar telah bertakbir sepanjang masa dia berada di Mina selepas salat. Selepas salat, ketika berehat di rumahnya, ketika duduk dan ketika berjalan pada hari-hari tersebut. Jadi dalam hadis tu syahid dia adalah takbirnya adalah selepas salat. Selepas bersalat dia bertakbir. Baik. Jadi dua hadis yang kita baca tadi tu ialah hadis tentang takbir hari raya Aidil Adha, Aidil Adha. Baik. Kemudian kita tengok lafaz takbir yang afdal. Lafaz takbir yang afdal, lafaz sebagaimana kita doa itulah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang tu je yang disebut. Sebab sebenarnya kalau kita baca dalam kitab yang tinggi lagi, lafaz-lafaz selepas itu ada juga lafaz-lafaz yang tidak datang daripada Nabi tapi ditambah oleh para ulama. Baik. Okey. Cumanya kalau tuan-tuan yang pernah pergi haji ataupun pernah beraya dekat Mekah, maka kita akan dapati sangat berbezalah nada takbir. Nada takbir kita dengan nada takbir Arab. Kita mendayu-dayu tu yang jadi sedih hari raya tu. Kan? Hak dapat balik kampung pun dengan ni hak dapat balik kampung dengan takbir pun sedih. Hak tak dapat balik kampung lagilah sedih. Baik. Tapi orang Arab takbirnya takbir yang semangat. Takbir yang bersemangat. Yang mendatangkan semangat. Sebab tu saya duduk luar negara 6 tahun belajar di Syria, tak pernah rasa sedih beraya. Sebab tidak ada takbir yang mendayu-dayu. Baik. Jadi takbir orang Arab takbir yang bersemangat dengan nada yang semangat. Tapi tak ada masalah lah tuan-tuan, tak apalah. Baik. Okey, kita tengok pula yang terakhir daripada perbincangan kita berkaitan hari raya, iaitu adab-adab hari raya. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, hari raya, bila kita sebut hari raya,
ialah hari yang dikhususkan untuk kita bergembira. Sudah tentulah bergembira tanpa melampaui batas dan juga melibatkan perkara-perkara yang maksiat. Maka bila melampaui batas dan melibatkan maksiat, maka itu tak boleh lah. Maka kita dituntut untuk bergembira pada hari raya. Memang hari itu hari gembira. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis, hadis Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, pada hari raya, Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah, dan ketika itu Nabi dapati dalam rumah Aisyah tu ada 2 orang jariyah ni hamba sahaya perempuan, sedang menyanyi. Jadi kalau kita baca syarah hadis tu, hamba sahaya ni bukanlah hamba sahaya perempuan yang dewasa, tapi kanak-kanak, budak kecil. Mereka sedang menyanyi, mereka sedang menyanyi, bukan nyanyi lagu raya lah. Kita nyanyi lagu raya pula, bukan nyanyi lagu raya, menyanyikan lagu-lagu, rangkak lagu yang berkaitan, lirik dia berkaitan dengan hari Bu'as. Hari Bu'as ni adalah hari peperangan antara Aus dan Khazraj. Jadi orang Arab Madinah tu dia ada lagu untuk memperingati perang antara Aus dan Khazraj, kabilah Aus Khazraj, yang mana mereka berperang selama 120 tahun. 120 tahun berperang. Ni dendam turun anak cucu apa keturunan, perang yang tak pernah damai akhirnya berjaya dipersaudarakan oleh Nabi SAW antara Aus dan Khazraj. Jadi hari-hari peperangan mereka tu dipanggil hari Bu'as. Jadi lirik lagu yang dinyanyikan oleh 2 hamba sahaya tu ialah berkaitan dengan hari Bu'as, bukan hari raya. Baik. Maka bila Nabi SAW masuk, Nabi dapati ada 2 orang budak hamba sahaya ni menyanyi, dan Nabi duduk, Nabi berbaring, dan Nabi melarikan pandangan. Nabi tak pandang lah. Dan Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang. Tetapi apabila datang Sayyidina Abu Bakar, itu rumah Aisyah, rumah anak dia datang, masuk, dia tengok ada 2 orang duduk menyanyi, maka dia pun terus tengking, herdik. Maka dia herdik, dia tengking, macam mana ada seruling syaitan dalam rumah Rasulullah. Marah. Macam mana ada seruling syaitan dalam rumah Rasulullah ni? Marah, menyanyi. Maka ketika itu Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, da'huma. Da'huma maknanya biarkan mereka menyanyi. Biarkan mereka menyanyi. Fa inna likulli qaumin 'idan. Setiap kaum, setiap bangsa ada hari raya. Macam sekarang lah, kita berbilang bangsa memang ada hari raya masing-masing lah. Ada hari raya. Wa inna 'idana hadzal yaum. Dan sesungguhnya hari raya kita ialah hari ini. Maknanya peristiwa tu berlaku pada hari raya. Maka para ulama, daripada hadis itu para ulama menyatakan bahawasanya hari raya ni sunat kita menzahirkan kegembiraan. Dalam hadis yang lain pun banyak lagi riwayat dia. Terutama mungkin pernah dengar hadis berkaitan dengan ada orang Sudan, orang berkulit hitam, mereka bermain lembing dalam masjid Nabi, memperlihatkan ketangkasan mereka bermain lembing. Maka Nabi lihat sekali, dan Nabi pelawa Aisyah untuk lihat. Nak tengok ke? Maka bila Aisyah kata nak tengok, maka Aisyah datang kat belakang Nabi, letak dagu dekat bahu Nabi, dan pipi dia kena dengan pipi Nabi. Baik. Jadi tak nampaklah badan dia. Dia cuma nampak keluarkan muka saja, muka dia dengan muka Nabi, pipi dengan pipi Nabi, dan dia lihat. Dan Nabi tak letak waktu pun, sampailah
dia tengok tanya Aisyah, cukup ke? Puas dah ke? Puas dah tengok. Bila Aisyah kata ya, puas dah, maka Nabi kata okey, tak apalah, duduk. Dan dalam riwayat lain pula, masa peristiwa tu datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar faham lah, tengok duk buat program dalam masjid, main lembing apa semua, baling batu. Baling batu, marah. Maka Nabi tegur Sayyidina Umar. Nabi tegur Sayyidina Umar, biarkan mereka. Biarkan mereka, wahai Umar, lita'lama anna al-yahud lita'lama al-yahud anna fi dinina fushah. Biarkan mereka terus dengan acara mereka, wahai Umar, supaya orang-orang Yahudi tahu bahawasanya dalam agama kita ada fushah, ada ruang. Ada ruang untuk berhibur, ada ruang untuk berehat, ada ruang untuk bersenang. Wa inni bu'istu bi hanafiyyati samhah. Dan sesungguhnya aku diutuskan dengan agama yang memudahkan, bukan agama yang menyusahkan. Bukan agama yang rigid, yang mengongkong umat, tidak, agama yang memudahkan. Maka itu bermakna bahawasanya pada hari raya ni adalah hari untuk kita bergembira, bukan untuk bersedih. Sebab itu kadang-kadang ada orang dia mengkhususkan hari raya ni untuk ziarah kubur. Bukan tak boleh ziarah kubur hari raya, boleh. Ziarah kubur ni bukan hari raya, bila-bila pun pergi. Nabi suruh pergi ziarah kubur ni, sebab ziarah kubur ni memperingatkan kita kepada kematian. Tapi ada orang yang hanya menziarahi kubur pada hari raya je. Hari raya itulah nak pergi ziarah kubur. Tak apa, pergilah. Tapi menziarahi kubur tu, yang dia buat tu bukannya memperingatkan dia kepada kematian, tapi makin menyedihkan dia. Menyedihkan dia. Ingat kenangan-kenangan lama, balik rumah termenung, terduduk, muka murung apa semua. Maka itu sebenarnya tidak berlaku pada hari raya. Hari raya adalah hari kegembiraan, hari untuk bergembira, tetapi kena ingat ianya tidak melampaui batas. Ada lagunya, terpulang lah tuan-tuan nak dengar lagu raya apa semua tu kan, tapi ada lagunya. Nabi membenarkan lagu dialunkan di rumah Nabi. Nabi benarkan dialunkan di rumah Nabi. Maknanya ada hiburan dia, ada gembira, tapi sudah tentu tidak melampaui batas. Baik. Tapi kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, gembira kita ni gembira yang lain sebenarnya. Kadang-kadang kan, gembira kita ni kadang-kadang kita raya gembira sebab apa? Terlepas daripada Ramadan. Terlepas daripada kongkongan Ramadan. Sebulan dah tak boleh ngetai makan pagi ni. Maka pada hari raya tu kita gembira sebab boleh makan kan. Kita punya gembira kita lain macam sikit. Baik. Maka kegembiraan hari raya ni ialah sebenarnya bagi orang-orang yang mendapat kemenangan. Kegembiraan hari raya yang sebenarnya ialah bagi orang yang mendapat kemenangan bermujahadah di bulan Ramadan. Maka pada hari raya, hari pertama selepas Ramadan tu, itu hari kemenangan dia, yang mana dia bergembira dengan kemenangan dia. Tapi di manakah kemenangan kita? Kalau 10 akhir Ramadan yang sepatutnya kita kena lebih lagi bersungguh beribadah, masjid dah mula kosong kan. Yang asalnya penuh, asalnya penuh, daripada 12 ke 15 saf, 10 akhir Ramadan jadi 2 saf. On off macam tu. Mana pergi lagi yang lain? Sibuk persiapan hari raya. Sibuk. Dia gembira berhari raya tu, sebelum datang raya lagi gembira dah. Sebelum datang raya tu gembira dah. Maka itu satu itu saya kata tadi, kegembiraan. Kalau orang yang macam ni, maka kegembiraan dia pada hari raya itu adalah kegembiraan yang palsu sebenarnya. Bukan kegembiraan kerana berjaya bermujahadah
melawan nafsu di bulan Ramadan. Itu kegembiraan palsu, kegembiraan kerana terlepas daripada Ramadan, bukan berjaya bermujahadah pada bulan Ramadan. Maka itu yang kita kena muhasabah balik diri kita, kita kena perhatikan, ya. Sebab kita rasa terkongkong dengan Ramadan ni. Dengan Ramadan kena puasa, tak boleh makan ada waktu dia. Kemudian malam kena pergi semayang tarawih. Dia rasa dia kena pergi semayang tarawih kan. Kalau aku tak pergi, orang kata apa pula? Kan, tak nampak di masjid. Semuanya nak suruh orang tengok belaka. Maka itu satu benda yang salah, ya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya perkara ni bukan berlaku kat kita je orang Melayu dah. Saya duduk negara Arab pun gitulah, sama. Jadi manusia gitulah. Ya, manusia gitu, ya. Awal saya pernah semayang masjid dekat rumah sewa saya tu. Masjid tu dalam 2-3 tahun ada imam daripada Somalia. Orang Somalia. Dia kahwin dengan anak orang Arab situ, ya. Orang Somalia, Syekh Abdullah As-Somali orang panggil, ya. Dia ni tuan-tuan, saya boleh katalah dia antara imam yang terbaik bacaan yang saya pernah dengar. Imam, kalau kita mungkin minat dengar Syekh Masyari baca kan, sedap bacaan dia. Tapi dia tu sedap lagi. Jadi masjid tempat dia jadi imam tu penuh orang, ya, penuh orang. Dan saya pernah lambat sikit pergi, ya, pergi tengok tu penuh dah. Penuh, tak ada ruang dalam semayang. Maka disebabkan nak sangat semayang kat situ, ya, maka tunggulah dekat tangga. Dia sama kan, itu 8 rakaat habislah, adalah ruang. Sama aja. Selepas 8 rakaat adalah ruang, ya. Jadi perkara tu tak berlaku bila sampai pertengahan Ramadan. Bila sampai pertengahan Ramadan, pergi lewat pun tak ada hal, ada ruang. Ada ruang, boleh masuk semayang kat dalam. Kadang-kadang masuk semayang kat dalam tu sebab nak ada aircon. Musim panas, kalau musim sejuk tak ada aircon lah, memang sejuk, ya. Jadi bila tengok sama je orang Melayu ni. Dia bangsa lain-lain, tapi nafsu dalam diri tu sama, nafsu manusia. Nafsu dalam diri kita ni sama je Allah bekal. Kita Melayu ke, kita Arab ke, kita Cina ke, sama sifat dia, nafsu tu, ya. Maka tuan-tuan sekalian, begitulah kita kena muhasabah balik ni. Kegembiraan kita hari raya tu, adakah kegembiraan kita berjaya menghadapi Ramadan, bermujahadah, ataupun kerana kita terlepas daripada Ramadan yang kita anggap mengongkong kita. Baik, itu kita kena muhasabah. Tapi ala kulli hal, hari raya memang hari untuk bergembira. Baik, bergembira, memakai baju baru, ketua-ketua keluarga keluar belanja lebih sikit. Tawassu' dipanggil, tawassu' fil iyal, mengeluarkan belanja untuk keluarga, ya. Anak-anak, isteri nak baju baru belikan, ya. Tambah sikitlah makanan, ya, tambah lebih daripada biasa untuk jamu orang, tapi jangan sampai ke tahap membazir. Maka semua itu adalah dituntut pada hari raya. Baik, kita bacalah adab-adab yang disenaraikan ni. Okey, antara adab pada hari raya ialah yang pertama, mandi, memakai bau-bauan dan memakai pakaian baru. Ini beli baju baru untuk hari raya memang adab. Memang adab hari raya. Sebab Nabi memang mengkhususkan baju yang terbaik untuk hari raya dan hari Jumaat. Baju yang paling cantik yang Nabi ada, yang paling baik yang Nabi ada, Nabi pakai pada hari raya dan juga hari Jumaat. Baik. Dan mandi sunat hari raya adalah antara mandi yang dituntut. Kita mandi pagi tu mandi sembahyang sunat, mandi sunat hari raya. Subuh kita mandi sembahyang sunat, kita mandi sunat hari raya. Baik. Yang kedua, sunat bersegera ke masjid pada pagi hari raya. Ini kena bersegera ke masjid. Jangan duduk lengah-lengah. Baik. Yang ketiga, sunat makan sedikit. Sunat makan sedikit makanan sebelum pergi bersolat Idul Fitri. Manakala Idul Adha pula tidak sunat makan dan minum sehingga selesai solat.
Ini pun kita sedia maklum. Kalau hari raya puasa, kita sunat makan dulu sikit, bukan pinggan, nasi dagang, makan dulu sikit. Sebab dalam riwayat Nabi sebut, disebut bahawa Nabi SAW makan beberapa biji tamar, dan Nabi makan dengan bilangan yang ganjil. Bilangan ganjil 3, mungkin 5, mungkin 7, banyak sangat dah. Mungkin 3 lah, 3. Baik. Jadi makan sikit sebelum keluar untuk sembahyang hari raya puasa, dan untuk hari raya haji kita tidak disunatkan makan sebelum keluar sembahyang raya. Nak makan selepas sembahyang raya. Baik. Yang keempat, sunat pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Ni jarang ada orang buat ni, pergi masjid jalan kaki, melainkan pekerja-pekerja asing, Bangla dan tu mereka ikut sunnah. Baik. Dan balik semula melalui jalan yang lain. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Jadi kita jalan besar ni satu jalan je. Kan ada tuan-tuan ada tembus jalan belakang ke? Baik, tak ada satu jalan. Tapi bila kita sampai kat taman perumahan kita ni, maka itu boleh pilih jalan lain lah. Kita mungkin keluar ikut sempang ni, balik ikut sempang sana. Tapi tapi tak boleh mari sini tak? Boleh? Tak boleh kan? Tapi gitulah, kita pilih lah. Kalau ada peluang untuk kita buat gitu, maka kita buat gitu. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan balik pada hari raya. Bukan saja-saja, ia sunnah Nabi buat macam tu. Baik. Jadi hikmah dia banyaklah. Mungkin di antaranya disebut oleh para ulama, supaya Nabi boleh bagi salam kepada lebih ramai orang. Jalan yang ni Nabi lalu jalan ni, Nabi bagi salam kepada orang yang lalu jalan tu, dan balik lalu jalan B sebagai contoh, maka Nabi boleh bagi salam kepada orang yang lalui jalan B itu. Dan antara lain ulama sebut supaya kedua-dua orang yang melalui jalan itu mendapat keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni tak ada lah kat kita. Kita tak ada lah berkatnya. Nabi ada keberkatan. Jadi jalan A dapat keberkatan Nabi, jalan B pun dapat keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Dan antara lain lagi disebut supaya lebih banyak lebih banyak bahagian bumi yang akan menjadi saksi kita. Sebab kita menampak tu, kita berjalan menampak tu. Jadi jalan A nanti akan jadi saksi kita, dan jalan B pun nanti akan jadi saksi kita. Sebab setiap langkah yang kita menampak tu akan dihapuskan dosa dan diangkat darjat kita. Baik. Kemudian yang seterusnya, selepas matahari terbit, makruh bagi imam bersolat sunat sebelum solat hari raya, manakala tidak makruh bagi orang lain melakukannya. Ini khusus untuk imam, sebab mengikut apa yang Nabi buat. Imam, dia bertugas jadi imam pada hari raya tu, maka dia tak perlu sembahyang sunat apa-apa. Sebab lepas naik matahari, kita ada sembahyang isyraq, kita ada sembahyang duha, kan? Bagi orang yang bertugas sebagai imam, maka tidak disunatkan dia sembahyang apa-apa sembahyang sunat sebelum sembahyang raya. Ini imam saja. Kita yang bukan imam, tak ada masalah. Kita buatlah, nak sembahyang sunat isyraq boleh, nak sembahyang sunat duha sebelum tu pun boleh, sampai ke masjid nak sembahyang sunat tahiyatul masjid pun boleh. Bagi imam tidak disunatkan. Baik. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal fitri fa shalla rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Aidil Fitri, lalu baginda bersolat hari raya sebanyak 2 rakaat,
dan tidak melakukan salat yang lain sama ada sebelum ataupun selepasnya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus. Jadi nabilah imam, ya. Maka imam dia disunatkan ikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita yang bukan imam, maka kita bebaslah, boleh buat sembahyang sunat sama ada sebelum ataupun selepas sembahyang raya. Dan di antaranya lagi ialah mengucap tahniah lah. Tahniah kalau kita gak sembahyang pula selamat hari raya lah. Itu ucapan tahniah hari raya, ya. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Yang sunnah yang Nabi sebut dalam hadis Nabi sebut, sahabat sebut bila hari raya maka Nabi akan mengucapkan, ya, tahniah, kepada para sahabat dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan ada riwayat sebut tuqubbila minna wa minka. Tuqubbila minna wa minka, dengan maksud semoga Allah menerima, ya, segala ketaatan daripada kami dan juga daripada kamu. Itu ucapan tahniah hari raya yang Nabi sebutkan. Jadi tak apalah, dia dalam bentuk doa, ya. Jadi kalau kita tak pandai ataupun tak tahu ucapan tahniah dalam bahasa Arab, maka ucap selamat hari raya dalam bentuk tahniah ucapan pun tidak mengapa, boleh. Baik. Okey, selesai berkaitan dengan hari raya. Okey, tamat berkaitan dengan hari raya, dan akan datang insya-Allah kita ada 2 bab yang berkait rapat dengan hari raya, iaitu zakat fitrah dengan korban. Dia masuk terus dekat sini. Kalau dalam kitab fiqh yang lain-lain, bab korban ni dia letak lambat sikit. Dia letak dalam bab at'imah, ataupun bab sayd wa zabaih, bab sembelihan. Ada situ korban, akikah, ya, zakat fitrah dalam bab zakat lah. Dalam bab zakat. Tapi dia dalam kitab fiqh manhaji ni dia awalkan, dia masukkan sekali dengan hari raya. Jadi kita ada bab zakat fitrah, kemudian kita akan bincangkan berkaitan dengan ibadah korban, barulah kita kembali kepada sembahyang balik, iaitu sembahyang tarawih. InsyaAllah. Baik, panjang lagi ni tuan-tuan, ya. Okey, ada apa-apa soalan? Boleh, raya tak lama dah ni. Ya. Ada dia selepas naik matahari. Dia bukan tak boleh, dia tidak disunatkan. Dia tidak disunatkan. Sebab Nabi buat macam tu. Jadi Nabi selaku imam, Nabi buat macam tu, maka imam pun macam itulah. Adapun kita yang bukan imam ni, kita bebaslah. Cuma di sana ada jugalah ulama bincang, sebab Nabi semayang raya dekat musalla ataupun kawasan lapang, ya. Maka sebab itu kita kata Nabi tak semayang atas masjid, tak apalah. Nabi sampai-sampai je semayang raya. Baik. Jadi ada juga ulama sebut imam, sekarang ni kita semayang kat masjid, bukan semayang tanah lapang. Kita semayang kat masjid. Adakah imam tu dituntut untuk semayang atas masjid? Kebanyakan mengatakan imam tu tak dituntut. Tak dituntut untuk semayang atas masjid. Maka dia datang dan dia tunggu untuk semayang raya saja. Baik. Ni dekat ada dia kalau apa takbir tu Alhamdulillah sampai situ, ya kan? Tapi kan kita biasa ada dia sebut 3 kali. Tidak terakhir tu la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa sallam. Ada tu wa hadamat ahzab. Kaitan juga dengan ahzab. Apa kaitan?
wallahu alam, kemungkinan takbir ini juga Ulama yang buat tu kan. Ya. Dia bukan semua tu ulama tambah. Dia ada beberapa ungkapan tu. Macam wa a'azza jundahu. Itu je. Jadi bukanlah semua yang kita yang selepas selepas yang kita baca tadi tu kan, semuanya ulama tambah tak. Ada beberapa ungkapan kecil yang ulama tambah. Yang lain tu daripada Nabi lah. Ya. Kemungkinan pada perang Ahzab tu juga Nabi bertakbir. Wallahu alam. Nabi takbir dengan takbir ni. Wallahu alam lah. Ataupun kemungkinan sebab semayang raya ni disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Sebab kita puasa Nabi berpuasa pada tahun kedua Hijrah. Sedangkan perang Ahzab tu dia berlaku pada tahun kelima Hijrah. Tahun kelima Hijrah. Jadi mungkin selepas itulah kot ada tambahan. Kena rujuk balik lain tu. Ya. Kena rujuk balik. Okey, kalau tak ada apa, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan untuk sambung berkaitan dengan zakat fitrah pula insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.